Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya Ahmad Fawaz bin Fadil, sebagai konsultan syariah di Telaga Biru, juga merangkap konsultan syariah di Sahwa. Ingin mengucapkan tahniah kepada pihak pengurusan dan juga kepada Profesor Dr. Mahaya kerana berjaya membuka satu perniagaan yang berbentuk dakwah, mengajak wanita-wanita muslimah untuk mempraktikkan pakaian syariah. Jadi ia merupakan satu usaha yang bagus daripada pihak Sahwah, ingin menunjukkan pakaian-pakaian yang bertepatan dengan syariah Islamiah. Dan saya melihat secara umumnya, insya-Allah kita mengadakan kawalan yang menentukan pakaian-pakaian itu bertepatan dengan yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita, tidak jarang dan tidak ketat, sentiasa membawa kepada kecantikan yang tidak melampau dan tidak membawa kepada, kita katakan, perkara-perkara yang boleh menarik minat kaum lelaki kepada pandangan yang berbentuk maksiat. Jadi pakaian ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita menutup tempat-tempat yang tidak sesuai ditayang kepada masyarakat. Jadi tanggungjawab kepada mereka yang membuka butik ataupun yang menjual baju-baju, bertanggungjawab untuk memastikan pakaian ini bertepatan dengan syariah, supaya kita mampu membentuk minda masyarakat bahawa bukan setakat kecantikan dalaman yang kita perlu hiaskan, juga kecantikan luaran yang menutup pintu-pintu maksiat. Jadi pakaian mempunyai peranan di dalam membina masyarakat yang madani, masyarakat yang beriman, kerana dengan pakaian dia akan menimbulkan rasa malu, rasa bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku di sekeliling masyarakat. Sebab itu pakaian merupakan tindakan yang akan menggambarkan emosi yang baik daripada seorang muslimah. Walaupun kemungkinan orang berpakaian yang menutup aurat ini mempunyai masalah, kita katakan percakapan dan sudut mengumpat, tetapi paling kurang dia telah mempraktikkan sebahagian daripada tuntutan Allah. Jadi kita mengucapkan tahniah kepada Sahwah kerana berjaya membuka Modest Culture sebagai satu medan ruang dakwah, perniagaan yang berteraskan kepada syariah, dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan petunjuk kepada pemilik dan pengusaha agar menjadikan syariah sebagai junjungan yang pertama, kemudian perniagaan yang kita ingin mencari kebaikan bersama-sama di sisi Allah dan memberi faedah kepada masyarakat. Saya ucapkan tahniah sekali lagi dan mendoakan yang terbaik untuk Modest Culture. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nura. Pertama sekali Nura ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada Prof Mahaya dan juga Dr. Atih dan juga seluruh tim Sahwah dan juga Modest Culture. Alhamdulillah, saya rasa tumpang gembira sangat-sangat kerana akhirnya ada juga pakaian dan tudung muslimah yang dapat dipakai dengan cara yang cukup bergaya dan menutup aurat yang sepenuhnya, dan yang penting sekali yang boleh dipakai untuk solat di mana-mana saja. Jadi lepas ni untuk muslimah-muslimah, wanita-wanita di luar sana, tak ada lagi alasan susah nak solat ke, susah nak semayang ke sebab pakaian yang sukar nak pakai. Lepas ni sama-sama kita guna dan kita cari pakaian daripada Prof Mahaya, diinspirasikan oleh Prof Mahaya, iaitu daripada Modest Culture. Sebagai seorang wanita, kita seharusnya menjaga penampilan kita, dan bagi saya Modest Culture adalah pilihan yang tepat kerana ianya cantik, selesa dan harganya berpatutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, menyentuh tentang isu pakaian. Kalau kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai contohnya Allah berfirman, "Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dzalika khair." Wahai sekalian manusia, kami telah turunkan untuk kamu pakaian, perhiasan dan juga
pakaian yang indah, bulu yang cantik. Kalau dibayangkan oleh Allah SWT di situ penggunaannya risha, pakaian ni mencantikkan manusia. Itu sebab bila Allah jelaskan, ditanya kepada Nabi SAW, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanan. Seorang sahabat yang nampaknya suka berpakaian hebat, ditampil kepada Nabi SAW. Nabi bercerita tentang takabur. Orang Melayu panggil takbur, ya, orang Arab panggil takabur. Apakah pakaian yang cantik, kasut yang cantik seperti yang suka digemari oleh sebahagian kami, apakah itu juga merupakan takabur? Jawapan Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, maha indah, Allah suka kepada yang cantik-cantik. Tapi yang dimaksudkan takabur iaitu batrul haq wa ghamtun nas. Kita ni menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, memandang remeh, hina kepada orang lain, itu dimaksudkan sebagai takabur. Maka muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ambil buat pakaian, kerana pakaian ini bukan sahaja kepada perhiasan diri, malahan dia juga menjadi benchmark, yardstick kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang perempuan bila tampil dalam keadaan membuka aurat seperti yang digambarkan Nabi SAW, berapa ramai yang berpakaian tetapi ternyata dia bertelanjang. Kenapa? Kerana pakaian yang tidak sempurna itu akan membawa kepada pencemaran dari sudut akhlak, dari sudut pahala dosa. Jangan pandang ia remeh, saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi alhamdulillah usaha yang dilakukan oleh As-Sahwa ini di bawah pimpinan yang berbahagia Profesor Dr. Muhaya mengajak kepada pakaian yang menepati ciri-ciri Islam. Mari sama-sama kita menyokong, kita mewar-warkan, kita mengajak kepada anak isteri kita, gadis-gadis di kalangan orang-orang Islam supaya menjaga pakaian kerana ia adalah sebahagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Dibezakan antara seorang Islam dengan bukan Islam pada pakaiannya. Jangan pakai pakaian yang menjolok mata, membungkus aurat. Kita nak menutup aurat, ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ambil berat bab ini adalah seorang lelaki yang dayus, sama ada lelaki ini merupakan ayah ataupun suami ataupun abang ataupun adik yang tidak menegur mahramnya berpakaian, yang tidak menepati dress code yang Islam, yang Al-Quran, yang Nabi SAW telah anjurkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya butik Muslim seperti ini dapat menganjurkan kepada kita, memberikan gambaran yang tepat tentang etika berpakaian dalam Islam yang merupakan asas hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandang remeh, jangan pandang enteng, jangan pandang benda ini kecil. Ia adalah satu kayu ukur kepada kedudukan kita di sisi Allah SWT. Kerana orang beriman ini sentiasa berkata apabila disuruh oleh Allah SWT, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.